Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfara Al-Haj binti Mansur, nombor matrik 056508 daripada ISM Usuluddin Sen 3, ingin membentangkan subjek ulum hadis. Penggunaan istilah Al-Sunnah dalam ilmu hadis ialah sumber ajaran Islam. Yang kedua ialah Al-Hadis. Al-Hadis berasal daripada perkataan hadasa yang bererti percakapan, bahasa dan perkabaran. Al-Hadis dari istilah pula ialah perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW. Manakala Al-Sunnah adalah segala perbuatan, pengakuan, akhlak dan sirah junjungan Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis menyatakan bahawa Al-Hadis dan Al-Sunnah adalah dua perkataan yang boleh digunakan dan difahami bagi merujuk kepada satu perkara yang sama. Al-Sunnah dan Al-Hadis boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu yang pertama, As-Sunnah Qauliyah ialah perkataan Rasulullah SAW dalam menerangkan sesuatu perkara dengan tujuan tertentu. Contohnya sabda Rasulullah SAW, setiap amalan itu disertai niat. Yang kedua, As-Sunnah Fi'iyah ialah perbuatan Rasulullah SAW. Contohnya perbuatan baginda menunaikan solat 5 waktu. Dan yang ketiga, As-Sunnah Takriyah ialah pengakuan Rasulullah SAW terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat baginda. Contohnya, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu makan daging dak. Rasulullah SAW sendiri tidak memakannya, namun baginda tidak pula melarangnya. Ini bererti baginda mengiktiraf keharusan makan daging binatang tersebut. Al-Hadis juga memainkan peranan penting sebagai sumber ajaran Islam, khususnya dalam usaha memperincikan, memperkuat, menjelaskan dan mempermudahkan pemahaman Al-Quran amat rapat, kerana kedua-duanya berasaskan sumber yang sama, iaitu wahyu Allah. Oleh itu adalah menjadi kewajipan setiap Muslim untuk mematuhi semua perintah Rasulullah SAW. Seterusnya, penggunaan istilah As-Sunnah dalam ilmu usul fiqh ialah pengertian usul fiqh dalam konteks ia sebagai satu nama khas atau disebut sebagai alamiah. Dinyatakan di sini makna usul fiqh melalui kitab Mawsu'ah Mustalahat Usul Fiqh Indal Muslimin oleh Dr. Rafi Al-Ajam. Yang pertama, usul fiqh ialah jalan-jalan fiqh, cara beristidlal dengannya dan apa yang dituruti cara istidlal. Yang kedua, usul fiqh ialah suatu yang dibina atasnya untuk mengetahui segala hukum syarak. Yang ketiga, usul fiqh ialah dalil-dalil yang didirikan ilmu fiqh di atasnya dan yang sampai dengannya kepada dalil-dalil ijmal. Yang keempat, usul fiqh ialah suatu yang didirikan ilmu fiqh di atasnya dan caban daripadanya. Yang kelima, usul fiqh ialah dalil-dalil cara dan martabat-martabatnya secara beristidlal. Yang keenam, usul fiqh ialah dalil-dalil yang menunjukkan atasnya dari aspek jumlah menyeluruh, bukan secara terperinci. Dan yang terakhir, usul fiqh ialah dalil-dalil fiqh dan pandangan dalil atau hukum syarak serta kaifiat keadaan yang didalilkan dengannya dari aspek umum, bukan secara terperinci. Yang ketiga, penggunaan istilah As-Sunnah dalam ilmu fiqh ialah fiqh dari segi bahasa membawa maksud mempunyai ilmu terhadap sesuatu dan memahaminya, tapi penggunaannya di dalam Al-Quran menunjukkan bahawa fiqh itu merupakan kefahaman yang mendalam. Al-Iman Al-Baidawi mendefinisikan fiqh dari sudut istilah dengan katanya ilmu berkenaan hukum hakam syarak yang bersifat amali atau praktikal yang diambil dari dalil-dalil tafsili, iaitu bersifat juz'i. Penggunaan istilah As-Sunnah yang terakhir ialah akidah. Akidah dari segi bahasa ialah simpulan iman ataupun pegangan yang kuat atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat. Akidah dari sudut istilah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamad tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang betul atau sebaliknya.
Akidah Islam juga kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Rabb dan Ilah serta beriman dengan nama-namanya dan segala sifat-sifatnya. Juga beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat dan beriman dengan takdir Allah sama ada baik atau buruk, termasuk juga segala apa yang datang dari Allah. Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya serta apa yang dibawa oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan. Ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat kesempurnaannya. Setiap umat Islam wajib mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, akidah sebenar adalah akidah yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ialah perbezaan ilmu hadis, riwayah dan dirayah. Hadis riwayah ialah suatu pengetahuan yang disandarkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW secara khusus sama ada perkataan, perbuatan, takrir, sifat dan tingkah laku. Manakala hadis dirayah ialah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan sama ada diterima atau ditolak serta perkara yang berhubung kait dengannya. Yang terakhir, perkembangan ilmu hadis, riwayah dan dirayah di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Perkembangan ilmu hadis riwayah di zaman sahabat ialah selepas Rasulullah wafat, kebanyakan para sahabat yang masih tidak melaksanakan penulisan dan pembukuan secara formal. Nama ada di kalangan para sahabat yang pandai menulis. Bermula kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar serta mempelajari. Seterusnya, perkembangan ilmu hadis dirayah di zaman sahabat pula ialah berkembang seiring dengan perkembangan hadis riwayah. Sekitar 40 tahun selepas hijrah telah timbul fitnah dipelopori golongan Asabiyah. Perselisihan pendapat antara mereka dan ahli sunnah wal jamaah mendorong mereka mencari hujah berdasarkan syarak menyokong pendapat mereka tetapi gagal. Ini menyebabkan mereka cuba memalsukan hadis sehingga ke peringkat kritikal. Ulama hadis yang menyedari hal itu berusaha untuk membendungnya. Usaha yang dijalankan oleh ulama hadis menyebabkan berlakunya pembukuan buku hadis yang menggunakan prinsip-prinsip, kaedah-kaedah serta istilah-istilah ilmu hadis seperti istilah hadis marfu', mauquf, maqtu', mursal, maqtu' dan syadz. Antara ulama hadis yang dianggap sebagai orang pertama memperkenalkan ilmu hadis ialah Imam Az-Zura 124 Hijrah. Dalam kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i 204 Hijrah, terdapat juga istilah-istilah ilmu hadis serta pengkaedahnya. Yang terakhir, gelombang penulisan ilmu hadis terus berkembang dari masa ke semasa dan terhasillah kitab-kitab.